Nah, tolakan ke depan mencari Fakhri. Satu counter melalui hantaran panjang nampaknya digunakan oleh pasukan negara kita pada perlawanan ini, Razif. Ya, benar. Itu yang banyak kita lakukan setakat ni sebab kita bertahan apabila Myanmar melakukan serangan dan kita hanya mampu dapat melakukan melalui counter attack. Tapi apa yang kita lakukan di perlawanan-perlawanan ini begitu berkesan sekali dan kita harap 1-2 daripada counter attack pada perlawanan petang ini akan menjadi. Syahrul Azwari sebentar tadi dipersalahkan, sepakan percuma untuk pasukan Myanmar. Separuh masa yang pertama di Gelora Bung Karno tinggal 7 minit lagi untuk ditamatkan. Kedudukan masih lagi terikat, Malaysia 0, Myanmar 0. Pada aksi separuh akhir Kejohanan Sukan Asia Tenggara Sukan C edisi ke-26. Satu perlawanan yang ditunggu keputusannya oleh, saya kira, penyokong-penyokong Indonesia juga, Razif. Mungkin mereka mau memastikan Malaysia dapat berjumpa Indonesia semula pada perlawanan akhir Sukan C kali ini. Sudah pastinya mereka juga menginginkan Malaysia bertemu dengan Indonesia untuk perlawanan akhir yang boleh menebus kekalahan mereka peringkat awal tadi. Nampaknya ada nota dari Ong Kim Swee, saya kira, yang disampaikan oleh pegawai pasukan negara kita. Mungkin Ong Kim Swee dapat melihat sesuatu. Baiklah, apabila berada di atas mungkin beliau nampak lebih jelas tentang kedudukan dan juga permainan pasukan Malaysia dan juga pasukan Myanmar. So mungkin sedikit banyak membantu melalui nota-nota yang diberi dan kita mengharapkan walaupun beliau tidak ada di bangku simpanan, pemain kita dapat menumpukan dan tidak menjejaskan permainan kita. Corak permainan sedikit terbuka boleh kita lihat juga berlaku di antara kedua-dua pasukan ketika ini. Dengan Myanmar dilihat lebih banyak menguasai permainan melalui gerakan-gerakan serangan, namun gerakan serangan mereka dilihat belum lagi menimbulkan bahaya benar kepada pasukan negara kita. Sepakan gol. Satu hantaran lintang yang baik tadi daripada pemain nombor 10 ini ke dalam pintu gol pertahanan kita. Kita berhati tadi terutama Asarudin tidak melepaskan beliau ataupun pemain Myanmar ini begitu saja. Sudah 40 minit separuh masa yang pertama. Malaysia 0, Myanmar 0, perlawanan peringkat separuh akhir Sukan C di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Tolakan ke belakang, Nazmi tadi sedikit perlahan. Satu cubaan liar daripada pemain nombor 10 ini. Cuba melakukan rematan jauh untuk memberangkap Khairul Fahmi, tapi bola tersebut tersasar jauh. Kelihatan sebahagian kecil penyokong-penyokong pasukan Myanmar di Gelora Bung Karno. Jumlah kehadiran penonton di Stadium Gelora Bung Karno dilihat semakin meningkat. Nantikan perlawanan separuh akhir yang kedua di antara Indonesia menentang Vietnam. Dan kehadiran penyokong-penyokong Vietnam juga dapat dilihat di sana. Lontaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Fakhri Syarani bertindak selaku pemain sayap. Lariannya belum dapat kita perhatikan, membahayakan benteng pertahanan Myanmar. Fakhri mewakili pasukan Negeri Sembilan, bekas pemain Perak, bekas pemain pasukan Perlis. Dia berada dalam pasukan muda negara dalam tempohnya agak panjang, Razif. Ya, benar. Beliau berada dalam pasukan Olimpik dan juga pasukan kebangsaan dalam tempoh yang agak panjang. Tapi pada saya belum nampak lagi seperti yang kita bincang tadi. Belum nampak lagi peningkatan yang benar dari beliau. Tolakan ke depan cantik. Lintangan.
Dikawal ketika ini oleh Irfan Fazail. Hantaran ke dalam dari Fandi. Serangan pasca Malaysia berjaya dipatahkan. Ditampan oleh Mahali, namun bola jauh dari kakinya tadi. Dadaan yang baik dari Koko. Penyerang utama Myanmar dengan 4 gol. Mempunyai kawalan bola yang baik Koko ini, Syauqi. Teknik yang baik. Myanmar mengasak. Umpanan ke tengah. Sepakan percuma. Sepakan percuma, Nazmi dipersalahkan. Sepakan percuma yang ketiga diperolehi oleh pasukan Myanmar. 3 sepakan percuma turut memberi gambaran bahawa ada serangan dan bola seakan-akan terkena tangan pemain Myanmar tadi, Razif. Ya, benar, tetapi tidak diberikan apa-apa oleh pengadil. Badrul Ashraf Fadli, Muslim dan Mahali melakukan benteng kebal untuk mengelak sesuatu berlaku melalui sepakan percuma ketiga. 8 kekasaran dicatatkan oleh pasukan negara, 2 oleh pasukan Myanmar. Koko yang akan mengambil sepakan percuma untuk pasukan Myanmar. Harul Fahmi sudah pun bersiap sedia. Koko. Percubaan Koko terkena benteng. Dikeluarkan dari kawasan bahaya oleh Muhammad Nazmi Faiz Mansur. Fakri bersendirian di bahagian depan. Dia dikepung oleh 2 pemain Myanmar di sana. Menunggu rakan naik untuk membuka permainan. Tolakan ke dalam. Berjaya dikawal. Syahrul Azwari dalam keadaan tidak bersedia. Ya. Kalau Syahrul Azwari bersedia tadi, beliau dapat mencuri bola tersebut. Hasil kesilapan pemain pertahanan Myanmar tadi. Itulah dalam permainan bola sepak. Sebarang kemungkinan boleh berlaku. Setiap pemain perlu berada dalam keadaan yang sentiasa bersiap sedia. Myanmar mengatur serangan lagi. Pemain nombor 5 mereka di sana, Yang Angkwau. Tolakan ke dalam, Khairul Fahmi dapat membaca. Saya lihat di sini, walaupun Myanmar menguasai permainan, terutama di bahagian attack, tetapi apabila berada dalam hampir kawasan penalti kita, mereka tidak menggunakan kepantasan tetapi menggunakan hantaran-hantaran pendek untuk menewaskan pemain-pemain kita. So kita harus berhati-hati, memungkinkan mereka boleh main one two atau wall pass ke belakang barisan pertahanan kita. Masa sebenar permainan sudah pun berakhir. Mereka beraksi dalam masa yang dilanjutkan oleh pengadil. 2 minit masa yang dilanjutkan. Kita harap tidak ada kesilapan dilakukan di saat-saat akhir separuh masa yang pertama. Myanmar menguasai permainan separuh masa yang pertama dengan 3 sepakan percuma, 2 sepakan penjuru. Pasukan negara kita mempunyai peluang paling baik di awal perlawanan. Dan selepas itu agak sukar untuk menembusi benteng pertahanan Myanmar. Satu tackle dilakukan ke atas pemain sayap pasukan Myanmar oleh Badrul dan layangan kad kuning. Dan jika tidak silap saya, ini merupakan layangan kad kuning yang kedua untuk Badrul. Ya, benar. Kalau tidak silap saya, beliau mendapat kad kuning sewaktu kita menentang Indonesia tempoh hari. Ini adalah kad kuning beliau yang kedua. Dan bermakna seandainya pasukan negara kita layak ke perlawanan akhir dan Badrul tidak dapat beraksi, Razif. Ya, benar. Ini hasil kesilapan kita tadi apabila menyerang. Hasil antaran yang didapat dipintas oleh pemain Myanmar. Hasil kesilapan Mahali tadi. Pada kedudukan yang agak jauh dari pintu gol sebegitu, kawasan yang agak sempit, apakah tackle menghalang larian lawan sebegitu sesuai dilakukan? Mungkin tidak, tetapi beliau dah nak buat benda tu, jadi tak boleh nak elak. Mungkin tersalah langkah. Ya, benar, Razif. Ya. Berjaya dikawal oleh Syahrul. Irfan sebentar tadi. Syahrul Azwari. Fakri. Mahali. Hanya tinggal, saya kira, saat untuk tiupan whistle pengadil perlawanan dan
Pengganti pelanan dari Chinese Taipei akhirnya tidak memanjangkan lagi masa permainan. Maka separuh masa yang pertama di Stadium Gelora Bung Karno berkesudahan. Malaysia mengakhiri separuh masa yang pertama menentang Myanmar dengan terikat Malaysia 0, Myanmar 0. Kita kembali dulu ke studio bersama dengan rakan tugas. Pak Menteri Belia dan Sukan Dato' Ahmad Syabri Cik dan juga jurulatih pasukan bola sepak negara Kim Swee yang mengalami pergantungan satu perlawanan tidak boleh berada di tempat duduk baku simpanan. Dan permainan separuh masa yang kedua akan bermula bila-bila masa. Tiupan whistle kali yang kedua dilakukan oleh pengadil perlawanan dari Chinese Taipei. Bersama saya adalah bekas pemain negara jurulatih pasukan Kuala Lumpur, iaitu Razib Ismail. Jadi Razib, terima kasih. Separuh masa kedua ni kita mengharapkan perubahan kepada pasukan negara. Kerana kalau kita lihat walaupun kita diasa hebat di awal permainan separuh masa pertama, tetapi kita bangkit dan kalau kita lihat juga di akhir lewat permainan separuh masa pertama, serangan kita lebih berbahaya dan jauh ke dalam, masuk ke dalam pintu gol pasukan Myanmar. Sambil itu satu gerakan serangan pertama di awal separuh masa yang kedua mencari Fakhri Syarani, namun tandukan Fakhri belum lagi mau menjadi. Kita harap ianya akan memercikkan semangat kebangkitan menyerang di kalangan pemain-pemain negara kita untuk mencari gol pertama. Syahrul Azwari di sana, gerakan yang sama ketika menantang Indonesia. Satu rembatan yang tidak begitu kemas dilakukan oleh Syahrul Azwari. Cantik gerakan tadi mengingatkan saya ketika dia menjaringkan gol menentang Indonesia. Ya, benar. Satu gerakan yang cantik tadi dia bermula daripada kawasan kita sendiri yang membuat counter attack. Tetapi malangnya Syahrul Azwari gagal untuk menyudahkan peluang yang dia ambil, beliau dapat tadi. Fakhri, dia hampir sama apa yang beliau dapat semasa menentang Indonesia tadi, yang kita lihat tadi. Sambil itu Fakhri Syarani di perangkap offside. Satu gerakan yang menarik. Perhatikan hantaran jauh dari bahagian pertahanan. Ditanduk ke belakang oleh Irfan dan nampaknya Fakhri lebih awal sedikit ketika hantaran itu dilakukan telah berada pada posisi offside, Razib. Ya, benar. Beliau telah berada sedikit ke hadapan berbanding pertahanan Myanmar. Satu permulaan yang baik di separuh masa kedua ini. Kita mengejutkan Myanmar dengan counter attack yang pantas. Saya melihat bahawa gambarannya Malaysia belum lagi mendapat kunci utama untuk membuka permainan sebenar yang kita ada, Razib. Ya, benar. Kalau kita lihat permainan kita di separuh masa pertama, mungkin cara permainan Myanmar membataskan pergerakan kita ataupun permainan biasa kita. Ini yang kita lihat tadi, banyak serangan-serangan kita terbantu dan posisi kita di bahagian midfield dikuasai oleh pasukan Myanmar. Fandi bertindak selaku pemain sayap kiri pasukan Malaysia. Pembantu jurulatih pasukan Myanmar kelihatan gelisah. Mungkin dia sudah melihat ada api kebangkitan mula ditunjukkan oleh pemain-pemain Malaysia di separuh masa yang kedua. Tidak ada pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan negara di separuh masa yang kedua, mengekalkan barisan kesebelasan utama di separuh masa yang pertama tadi. Myanmar mengasak, melebarkan untuk pemain berjersey nombor 12 Kilin. Namun hantaran Kilin terkena Asaruddin